Pada tahun 1988, sekumpulan peguam tiba di pintu Parlimen dengan perintah Mahkamah Agung. Tetapi pengawal pintu diarahkan untuk tutup pintu tersebut. Kenapa ini berlaku? Untuk fahami kisah ini, kita perlu lihat ke sejarah. Seperti tuan-tuan dan puan-puan maklum, UMNO merupakan pemimpin gabungan pemerintahan pada masa itu. 3 tahun selepas Tun Saleh Abbas dilantik sebagai Presiden Mahkamah Agung, berlaku pergolakan kepimpinan dalam UMNO. Tengku Razali Hamzah dan Perdana Menteri ketika itu, Dr. Tun Mahathir bin Mohamad, berebut kuasa. Tengku Razali telah dijangka akan menang undi pilihan kepimpinan UMNO tersebut. Daripada 1,479 pemilih, Mahathir memperolehi 769 undi, manakala Tengku Razali Hamzah pula dikatakan memperolehi 718 undi. Tengku Razali tewas dengan 43 undi. 12 orang penyokong Tengku Razali memfailkan saman di Mahkamah Tinggi. Mereka minta pemilihan kepimpinan baru diadakan. Mereka dakwa dan berjaya membuktikan bahawa 78 daripada 1,479 perwakilan adalah perwakilan haram kerana cawangan-cawangan tersebut tidak berdaftar. Hakim yang mendengar kes tersebut, Yang Arif Harun Hashim, bersetuju dengan dakwaan pihak Tengku Razali Hamzah bahawa beberapa perwakilan yang tidak diketahui memang berasal dari cawangan-cawangan yang tidak didaftar, cawangan haram. Itu secara logik bermaksud pilihan kepimpinan harus dilakukan semula. Anehnya, Yang Arif Hakim kemudian memutuskan bahawa keseluruhan UMNO telah menjadi parti haram. Mengapa perkara ini berlaku tidak dapat dijelaskan sepenuhnya sehingga hari ini. Keputusan Yang Arif Hakim memusnahkan pihak Tengku Razali. Dr. Mahathir pula kemudian membentuk parti baru, UMNO baru. Anggota-anggota kanan UMNO baru cuba meyakinkan ahli-ahli lama bahawa UMNO baru kononnya parti yang masih sama seperti dahulu. Mereka menggunakan satu taktik seperti menggunakan perkataan UMNO baru dalam iklan dan akan memangkah perkataan baru selepas perkataan UMNO dengan menggunakan cat. Parti-parti pembangkang terutamanya PAS pada masa itu menggelar UMNO baru sebagai UMNO Cat. Di bawah prinsip kedaulatan undang-undang, badan kehakiman harus terpisah dan wujud secara bebas untuk membuat keputusan-keputusan secara bebas dan tidak boleh ada sebarang campur tangan dengan parlimen atau eksekutif, iaitu kerajaan. Dalam beberapa kes yang melibatkan UMNO atau orang-orang yang berkaitan, badan kehakiman tidak menyokong UMNO atau kerajaan. Mahkamah mengguna pakai undang-undang berdasarkan bukti. Perkara ini amat mengecewakan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir berpendapat bahawa kuasa kehakiman terlalu luas. Beliau bermula berusaha untuk mengurangkan kuasa badan kehakiman. Beliau menyatakan bahawa kehakiman mengatakan walaupun anda telah luluskan undang-undang dengan perkara tertentu, kami hakim-hakim fikir pemikiran anda adalah salah. Kami hakim-hakim mau berikan tafsiran kami sendiri terhadapnya. Sekiranya kami tidak bersetuju, mahkamah akan mengatakan kami akan mentafsirkan ketidaksetujuan anda. Sekarang kita tahu dengan tepat apa yang kita lakukan, kata Mahathir. Tetapi setelah kita lakukannya, ditafsirkan oleh hakim-hakim dengan cara yang berbeza. Jadi, Dr. Mahathir menuduh para hakim ingin berdikari dan mengalah kepada pendapat umum. Pada tahun 1988, Dr. Mahathir meminda perkara-perkara 121 dan 145 Perlembagaan Persekutuan. Kesan pindahan ini adalah kuasa dan hak badan kehakiman hanya boleh diberikan kuasa oleh Parlimen untuk apapun yang dianggapnya sesuai. Dr. Mahathir pada masa itu mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli Parlimen. Apa yang mengejutkan adalah peguam negara diberi
kuasa yang luas untuk memilih di mahkamah manakah kes-kes akan dijalankan. Ini sama sekali melanggar doktrin pemisahan kuasa. Pindahan ini tidak berperlembagaan, bertentangan dengan tradisi kehakiman. Tun Saleh sebagai ketua kehakiman terpaksa berbicara secara terbuka mengenai perlunya mempertahankan kebebasan dan otonomi badan kehakiman. Tetapi beliau tidak melangkah lebih jauh. Hakim-hakim lain pula berpendapat bahawa itu tidak memadai. Mereka berjumpa dan menulis sebuah surat yang rahsia kepada Tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan duli-duli Raja-Raja Melayu yang lain. Lepas itu berlaku, Dr. Mahathir memanggil ketua hakim. Biasanya mengikut protokolnya, ketua kerajaan mesti pergi dan menemui ketua kehakiman. Tetapi ini pula sebaliknya. Dalam pertemuan itu, Tun Saleh Abbas mengingatkan bahawa Dr. Mahathir telah menuduh Tun Saleh bertindak berat sebelah dalam penghakiman kes-kes UMNO. Mahathir menuntut agar beliau meletakkan jawatan. Pada masa yang sama, Tun Saleh Abbas segera digantung. Pada mulanya, Tun Saleh Abbas bersetuju untuk letakkan jawatan. Tetapi beliau terkejut apabila dapati penggantungan beliau bermula lebih awal, sehingga akibatnya membatalkan beberapa keputusan sebelumnya dalam kes-kes UMNO yang masih belum selesai. Beliau segera menarik balik perletakan jawatan beliau. Pada masa itu, kerajaan telah memulakan prosiding pencabaran atau impeachment proceedings terhadap Tun Saleh Abbas. Tun Saleh menuntut untuk diadili secara terbuka oleh rakan-rakan sebaya. Sebagai contoh, bekas presiden yang sama taraf dengan Tun Saleh, Anthony Lester QC daripada United Kingdom, membantah komposisi hakim-hakim. Lester QC berhujah bahawa Yang Arif Abdul Hamid, hakim mahkamah tertinggi yang membentuk komposisi pada masa itu, telah dilantik sebagai pemangku presiden. Sekiranya pendakwaan terhadap Tun Saleh Abbas berjaya, Lester QC berhujah Hamid akan mengambil alih jawatan sebagai presiden. Jadi, Yang Arif Hamid berada dalam kedudukan konflik. Dua anggota hakim lain adalah daripada negara-negara yang tidak mempunyai kebebasan hakim. Mereka berpangkat hakim mahkamah tinggi. Walau bagaimanapun, tribunal tersebut menolak hujahan-hujahan Lester QC dan Tun Saleh Abbas. Oleh itu, dalam kedudukan buntu, Tun Saleh menarik diri dari prosiding kerana beliau berpendapat bahawa beliau tidak akan mendapat keadilan di sana. Beliau memohon kepada Mahkamah Agung untuk penangguhan prosiding tribunal tersebut. Mahkamah Agung dalam persidangan tergempar memerintahkan penangguhan proses pendakwaan. Perintah itu dihantar ke pintu parlimen, tetapi pengawal parlimen diminta untuk menutup pintu pagar. Salah seorang hakim pada masa itu, Datuk Seri George Shah, menelefon dan memberi amaran kepada mereka di parlimen bahawa tindakan menghina mahkamah akan diambil terhadap siapa-siapa yang menghalang penyampaian perintah mahkamah tersebut. Akhirnya pintu dibuka. Namun atas nasihat Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, Tuanku Agong menggantung kelima-lima hakim Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan perintah penangguhan tersebut. Kerajaan telah melantik hakim-hakim baru untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Agung. Hakim-hakim baru ini enggan mendengar usul lebih lanjut yang difailkan atau diajukan oleh Tun Saleh Abbas. Akhirnya Tun Saleh didapati bersalah kononnya dan kehilangan jawatan beliau. Sebaliknya, kelima-lima hakim yang bertindak berdasarkan kedaulatan undang-undang dan yang menyokong permohonan Tun Saleh Abbas telah kehilangan segala-galanya. Beberapa tahun kemudian, Dr. Mahathir pula mendakwa bahawa ada seorang lain yang jauh lebih berkuasa daripada beliau yang telah memerintahkan pemecatan Tun Saleh Abbas. Ini adalah satu kisah untuk hari yang lain. Tun Saleh Abbas dikenali sebagai seorang yang jujur dalam semua keputusan beliau. Beliau memerintah berlandaskan hukum-hukum sekular. Beliau juga seorang Muslim yang amat
taat setia. Mengenang pertemuan dengan Dr. Mahathir di mana Tun Saleh diminta untuk mengundurkan diri. Tun Saleh Abbas berkata, saya menyerahkan nasib saya kepada penghakiman Allah. Dan kerana ia adalah hari Jumaat, saya ingin memetik daripada Al-Quran suci yang mengatakan tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dia adalah pelindung kami dan di mana orang beriman harus bertawakal. Cita-cita beliau yang tinggi, cara hidup yang sederhana dan pengorbanan besar menjadikan Tun Saleh Abbas hakim yang disanjungi. Kami mengucapkan terima kasih dan berdoa untuk beliau, keluarga dan rakan-rakan almarhum Tun Saleh. Ini adalah penghormatan terakhir saya kepada seorang hakim yang saya sangat kagumi. Semoga rohnya dicucuri Tuhan yang Maha Berkuasa. Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan.